إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Minir البلد Mungkin sikit dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif karsallahu sirrah. ثم ضرب بيده على منكبها فقال أبشري فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة. فقالت فأين آسية امرأة فرعون ومريم بنت إمران. فقال آسية السيدة نساء العالمها ومريم السيدة نساء عالمها وخديجة السيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالم. إن كنا في بيوت من قصب لا أذن فيها ولا صخب. ثم قال لها اقنعي بابن عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. Maka menepuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya ke atas belikat Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangannya. Maka sabda ia, gembira olehmu, maka demi Allah Subhanahu wa taala, bahawa engkau penghulu sekalian perempuan di dalam syurga. Maka berkata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kemana Asia binti Fir'aun dan kemana Maryam anak Imran? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asia penghulu segala perempuan yang di dalam alamnya, yakni sezaman dia, dan Maryam juga penghulu Sayyidah mana anak Imran. Jadi Maryam anak Imran itu ialah penghulu segala perempuan di alam mana di zamannya, dan Khadijah penghulu segala perempuan di dalam alamnya, mana dalam zamannya. Dan engkau wahai Fatimah radhiyallahu anha adalah penghulu sekalian perempuan yang di dalam alam, mana sezaman dengan engkau yang paling tinggi sekali. Itu maknanya darajat anak perempuan baginda SAW, isteri pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa sekalian kamu ialah perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah daripada mak nikam, mana permata tiada sakit di dalamnya, di sana besok di dalam jannah, dan tiada di dalamnya perbantahan, sana tak ada berkelahi, dia nak berkelahi, dia nak bercekak, tak ada tuan, ya. Di sana semua Allah Ta'ala cabut dalam syurga besok perasaan nak bercekak, nak kelahi, cemburu, tak ada. Di atas dunia dia cemburu, dia cemburu dia kan. Sana tak ada. Sifat-sifat itu sifat najis, kotor, yang tidak layak dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan sentap semua, tuan buang habis. Maka dalam syurga masing-masing bidadari, ya,
seorang laki-laki pun kata ibu yang bidadari sebintang di langit macam. Jadi mereka tidak ada cemburu, mereka tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada apa, tak ada. Ya, semua bersih. Tuhan bersihkan, Tuhan cabut sifat tu tak layak duduk dalam syurga. Sifat-sifat kotor tu mazmumah, tidak layak dengan syurga. Semua dah dibuang, mereka aman damai kan. Tu. Lepas tu kalau anda aman damai, sifat tu buang atas dunia ni, baru selamat. Kalau tak buang, sakit kepala kan. Dan engkau itu ialah penghulu sekalian perempuan di dalam alam muf. Dan bahawasanya dia akan duduk dalam tempat yang indah daripada permata-permata, dan tiada sakit di dalam, tak ada apa sejahtera di dalam kan. Syurga hebat-hebat, makan lazat-lazat, dia tak jadi tai kan. Dia tak masuk jamban, tak ada jamban dalam syurga. Yang di sana maknanya dia makan makanan, minuman proses jadi peluh, dan peluh lebih harum dari kasturi. Mana nak cari kan? Hari ni kita makan lazat-lazat, sedap-sedap, mahal-mahal, gibu-gibu nyaga, semua jadi tai, busuk. Itulah dunia ni. Akhirat di dalam syurga tak ada tandas tadi, toilet tak ada. Ya, sampai tu segitu hebat sampai bezaan dia begitu hebat. Proses makanan menjadi peluh-peluh diwangi dan masya-Allah. Kemudian maka bersabda ia lagi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, padakan olehmu dengan anak mama engkau. Ya, cukuplah Sayyidina Ali tu, mana anak mama engkau tu mama. Ni ke mama keling ni. Nasi kandarnya mama bukan. Ni mama ni pak saudara. Ya. Dia itulah siapa dia? Bapa saudara engkau tu mana mama. Mama bapa saudara engkau. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali tu mana bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anak bapa saudara. Ya. Allah. Maka demi Allah bahawasanya aku telah kahwinkan akan dikau dengan penghulu di dalam dunia dan penghulu di dalam akhirat. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kampung lah ni. Ya, ini bukan penghulu kampung ini. Ini penghulu dunia akhirat, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Habis maka berkata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu rahimallahu taala, kemudian daripada meriwayatkan hadis ini dengan katanya fanzuril an ila hali Fatimah radhiyallahu anha wa hiya bid'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asaratil faqr wa tarakatil mal, man raqaba ahwalal anbiya'i wa awliya'i wa af'alahum wa aqwalahum ma warada min akhbarihim wa asarihim lam yashukka fi anna faqdal mali afdal min wujudih wa in surifa ila al khairat iz aqalla ma fihi ma ada'il huquqi wa tawaqqi minas syubhati wasarfi ilal khairati istighalul ham bi islahih wansirafuhu an zikrillahi iz la zikra illa ma'al faraq wala faraq ma'a syuril mali. Maka lihat olehmu, panzur, perhati baik-baik kata Imam Ghazali. Ya, sekarang kepada hal Sayyidina Fatimah. Ya, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang ia anak Rasul, anak Nabi SAW, yang terlebih hampir kepadanya betapa ia memilih akan sifat fakir itu dan meninggalkan harta. Sayyidina Ali dalam ucapan dia apa? Talaqtud dunya bisalasati tuluk. Aku talakkan dunia ni 3 talak tu. Bukan talak raj'i. Bukan talak raj'i 1, 2 boleh rajak. Ni bain kubra lagi 3. Tak ada rajak lagi dah. Ya, Sayyidina Ali berikan dunia ni 3 talak tu. Talaqtud dunya bisalasati tuluk. Aku talakkan dunia ni 3 talak tuan-tuan ni. Allah. Itu isteri Fatimah.
Maknanya seperti yang punya suami adalah bukan sebarang orang, ya, imamuz zahidin, imam bagi segala orang yang zuhud, ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi yang ditalak dunia mana? Dunia yang merosakkan, dunia yang melalaikan. Sebab satu ketiga Sayyidina Ali, dia tengok satu lelaki duduk dalam masjid tak keluar-keluar, dia marah, dia kata apa? Khuz haza wa haza, ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia ni. Dunia ni pula tadi kata talak. Dunia tu ada dua, dunia yang dipuji dan dunia yang dicela. Dunia yang dipuji dia cari kerana Allah, bukan kerana nafsu dia, bukan kerana ditamattu', nak sedap-sedap, nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah, bukan. Ya, dia cari betul-betul untuk jalan Allah, digunakan jalan Allah. Ya, dunia itu dipuji oleh syarak. Ya, dimakan kerana Allah, diminum kerana Allah, ditidur kerana Allah, semua kerana Allah Ta'ala, bukan di nafs kerana nafsu dah. Dunia itu dipuji oleh syarak. Kalau dunia dia dicari nafsu yang ajar dia, nafsu pimpin dia, diguna pun ikut nafsu, tu yang bercakap hari ni macam-macam tu. Bergaduh, menipu, bercakap, bohong, macam-macam. Ya, tipu orang sana, tipu sini, macam-macam. Terutama ahli politik lagi lah tuan-tuan. Ahli politik lagi besar temberang, tuan. Ahli politik lagi besar temberang. Dia Pak bilang kayu bukan main jadi begini-gini, itu hafal tadi. Dia hakal kena orang, kecuali kalau politik dia bersandar kepada Islam, itu baru dia diselamat. Kalau tidak, memang tu dia kerja dia mengakalkan orang macam-macam. Allah karim. Habis tu ya, itu Siti Fatimah radhiyallahu anha, masya-Allah ya. Betapa ia memilih akan sifat fakir itu dan meninggalkan harta, dan barang siapa memeriksakan akan segala hal anbiya, aulia, anbiya para nabi, aulia para wali, dan segala perbuatan mereka itu, dan segala perkataan mereka itu, dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu, dan asar mereka itu. Ini kalam sahabat. Nah, saya tiada syak bahawa ketiadaan harta itu afdal daripada adanya. Tak ada harta lebih afdal. Setuju nafsu? Oh, nafsu tak setuju dengan tukang terperanjat ni. Aku nak jadi kaya raya, ini pula kitab kau baca tu. Ya. Kitab ni nak masuk lain jalan Tuhan, dan kalau lain nak masuk jalan syaitan, kita kena baca kitab lain. Ya, kita kena baca kitab lain. Kalau nak cari lain jalan Allah Ta'ala, ahli lah ni lain dia lah. Ya, kita kena keluarkan makhluk daripada kalbi, boleh sampai. Kalau tidak tak boleh sampai, kan dia terkapung. Dan dikalau dibelanjakan harta itu untuk berbuat kebajikan sekalipun, ya, saya kaya tak ada, saya belanja yang mana? Ya, banyak mana belanja ke tak belanja, tapi banyak mana? Ya, yang kita guna untuk nafsu kita lebih besar, dan yang belanja adalah coet tu kita belanja. Itu temerang kat orang pula, oh belanja sini, sen belanja. Ya, ada satu tahun kita bagi 1 bilion ke kan. Ya, tak sampai kan, sikit sangat kita belanja. Allah, ya, itu yang kita belanja kalau dibelanja pada jalan Allah. Sebab dunia halaluhu hisabun, haramuhu azabun. Dunia kalau halal hisab, mana kamu ambil, yang mana kamu guna, apa? Oh, banyak nak jawab kan. Ini yang sangkut. Ya, tu kalau lepas tapi lambat. Kalau haram tak ada cerita, azab dan menunggu neraka tunggu. Ya, kullu lahmin nabata min as-sati fa an-nar aula bi. Tiap daging yang tumbuh rezeki haram, maka neraka terlebih aula dengan dia. Tu kalau yang halal tu, dia belanja baik, cara baik 500 tahun. 2 orang ni ahli syurga. 1 orang kaya, 1 miskin. Siapa masuk dulu? Miskin masuk dulu. Fakir miskin masuk 500 tahun dahulu masuk syurga, baru orang kaya masuk ke dia. Ya. Tu. Sedap tak sedap telinga kita telah di Nabi. Ya. Nafsu memang ada sedap menggeliat dia mengada kita. Padahal kena tipu nafsu. Jikalau dibelanjakan harta itu pada buat kebajikan sekalipun, kerana apa? Sebab kerana sekurang-kurang yang dalam dunia membanyakkan harta itu serta menunaikan akan hak-hak harta itu. Kurang-kurang pun kita nak tumpu kat dia, cari dia, nak kawal dia, dah banyak lagi nak ejah lagi, nak bagi banyak lagi kan. Orang kaya dia takut apa kan?
Takut miskin. Orang berniaga takut apa? Takut rugi. Semua dalam takut. Bawa kereta atas jalan raya, takut aksiden. Kan hidup dia takut mati. Yang tak takut apa? Aulia. Aulia dia tak takut. Wali-wali dia tak ada takut. Wali-wali tuan tarik sifat takut dia. Ala inna awliya Allahi la khawfun. Tak ada takut. Walahum yahzanun. Ya, qalbi awliya saja yang istimewa. Hati yang istimewa atas dunia adalah hati para wali-wali. Bukan wakil rakyat, wali-wali. Para wali-wali punya hati, hati mulia, hati yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan gezek ke dalam Quran tu. Ada maknanya kalau bahasa dulu apa? Hubai. Apa hubai? Jaga. Awas. Ada dia kata sila ambil perhatian ni. Itu besar. Kalau kata ala, ketahuilah. Ya. Ala inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah, la khaufun alaihim. Dia tak ada sebarang takut bimbang dalam hati, tenang. Wala hum yahzanun, dia tak ada hazan, duka cita, tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga tidak ada benda yang merunsingkan, tidak ada benda yang menserabutkan, tidak ada benda yang memeningkan. Sila masuk syurga ni. Yang ni dia orang cari tuan. Jannatul muajjalah, apa jannatul muajjalah? Ma'rifatan khassatan. Ma'rifat yang khassah dengan Tuhan. Ma'rifat bizauq, wijdan, syuhud, iyan. Itu ma'rifat dia. Mana hati dia sentiasa mu'allakun billah, duduk dalam alam lain. Jasad duduk alam mulki, rohani duduk alam lain. Man ta'alak liwal alamil malakul alamil jabarut. Dia bersonok dengan Tuhan. Kita bersonok dengan hamba Tuhan. Dia seronok dengan Tuhan, kita seronok dengan hamba. Dia seronok dengan Tuhan, kita seronok dengan makhluk. Baik? Ya, itu kisah di internet. Maka alik galbak billah, gantung ikat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Mau ditentram. Tak ada jalan tentram tuan. Banyak harta ke, ya, rumah besar ke, harta banyak ke, tak. Itu semua bukan benda yang mententramkan jiwa. Bohong ni. Tak ada nas dalam Quran. Siapa nak tentram jiwa, kumpulkanlah harta banyak-banyak. Nasai tenanglah jiwa kamu. Mana ada ayatnya tuan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah bau tenteram hati. Zikrullah makna peringkat awal zikir lisan, naik atas zikir bil qalbi, bil ruh, kemudian naik pada muraqabah, musyahadah, syuhud dengan Tuhan. Itulah makna zikir yang sebenar. Hati dia sentiasa syuhud dengan Tuhan. Itulah kunci kenikmatan. Barang siapa tak ambil kunci ni, dia jangan harap hati dia akan tenang. Ya, dia susah, dia serabut cara susah. Dia kaya, dia serabut cara kaya. Ya, dia rakyat, dia pening cara rakyat. Pemimpin, dia pening cara pemimpin. Ya, dunia dia panggil darul hazan. Dunia ni tempat duka cita. Maka siapa yang tak keluar dari dunia, kalbi dia tak keluarkan dari dunia, maka dia akan mengalami proses duka cita. Dia kena keluarkan kalbi dia. Jasad dia sini, kalbi dia mu'allakun billah. Itu mana isyarat alamil malakut, alamil jabarut. Itu mana keluar, naik je lah, kan? Terbang je lah, kata naik je lah. Itulah dia naik. Masuk je lah, itulah dia masuk. Masuk apa masuk? Keluar dari diri kamu, masuklah kamu hadrat dia. Iza kharajta anka faqad asalta ila Allah. Fana kan itu mana masuk. Istilah sufi dan naik je lah, terbang lah, macam-macam istilah. Apa maksud dia? Panak kan, lenyap, sap dia kan, baru naik, baru berlazat dia dengan Tuhan. Dalam hati dia, kalbi dia huwallah. Ini dalam hati dia dunia. Siapa meletakkan dunia dalam kalbi dia, tunggulah, sengsara tak habis-habis sampai ke mati kan. Ya, sebab dunia zahibah, dia pergi, dia akan hilang. Maka kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tak minat benda yang hilang, aku nak benda yang kekal. Siapa yang kekal? Zat yang wajib al-wujud huwa Allah Ta'ala. Jalan untuk maknanya mengambil nikmat sebenar ialah jalan sufi kan. Ya, kunci dekat situ tu. Kunci dia bila kalbi kita terbuka dengan dia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kita terbuka dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah. Dan harus menunaikan akan hak harta itu.
dan memelihara syubhat pula, nak jaga lagi, dan serta membelanjakan kepada berbuat kebajikan. Banyak nak kena fikir lah, kena jaga. Itulah menyibukkan ia akan hati dengan membaiki, ya, dan membelanjakan dia daripada zikrullah ta'ala. Mana sibuk hati dia daripada menghadap Tuhan, ya. Kerana tiada dapat berzikir melainkan serta selesai hati. Zikir mana apa? Ya, tawajjuh qalbi ila Allah. Ya, sebab dia kena kenal dulu. Kaifa, ya, natawajjuh qulubana ila Allah wa huwa, ya, lam na'rifu. Macam mana kita nak tawajjuh ke Tuhan kalau kita tak kenal dia? Saya dah menghadap dia tu. Apa? Orang gaji besar nak menghadap. Kau kenal dia? Tak kenal. Tak kenal kau menghadap je lah. Ya, mesti kenal dulu. Dia kenal baru dia boleh menghadap. Ya, kalau tak kenal rumah, tak tahu ke mana dia menghadap, rumah orang lain pergi. Ya, dia mesti kenal baru dia sah tawajuh. Ya, tidak sah tawajuh melainkan dia makrifat akan Allah. Baru dia bertak. Habis. Dan membelanjakan akan dia daripada zikrullah, kerana tiada dapat berzikir melainkan dengan serta selesai hati. Hati bila qalbi kosong, sebab dia kata watabattal ilaihi tabtilah, kosongkan batin kalian lain baru dia berzikir, ya. Kulillah, kemudian zarhum fi hawdihim, tinggalkan orang yang mereka bermain yang kelikan. Dia kena fokus, ya. Waskuri isma rabbika watabattal ilaihi tabtilah. Waskuri isma rabbik, sebut oleh kamu akan nama Tuhanmu. Coba nama Tuhan kita Allah, tu ismu zat yang paling besar kali. Ismu zat, lain cuma nama sifat. Ni ismu zat, ya. Dia panggil Sultanul Azkar, raja segala zikir ialah kalimah Allah, tu paling besar. Ni ada pula orang kata tak boleh zikir Allah. Allah zikir apa? Zikir apa engkau? Semua ni angin dengan doktor. Tak boleh zikir Allah, tak ada mana kepala otak dengan cowok. Lepas Allah kau buang apa pun dia ke mana? Hu, mana dia? Buang lillah, baginya. Semua ada makna kan? Boleh tak ada makna pula. Ya, nama tak ada makna ke? Kata ngaji bahasa Arab. Ismun mana apa? Ya, dia tunjuk pada apa? Musamma, pada zat. Ismun ya dulu alal musamma. Dia tunjuk pada zat, zat yang wajib al-wujud. Az-zat yatasif, bila zat dia bersifat dengan segala kamalat. Tu pun tak erti. Ayah juga. Macam-macam ni. Itu ismun, nama Allah Ta'ala yang besar. Allah, ya, waskuri isma rabbik, sebut nama kamu, sebut bil qalbi, bisir. Kemudian watabattal ilaihi tabtila, sebut cara tabattul. Apa makna tabattulan? Maknanya kosong yang lain. Beradab zikir mesti kita kosongkan kalbi, baru dia boleh masuk, ya. Kalau nak masuk kamu besar dalam kalbi dia kotor, tak boleh masuk kan. Kita menginjil, dia tarik tanpa putus tasbih tak masuk lagi. Kena kosongkan, farriq galbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu daripada yang lain daripada ta'ala, kemudian disumbat baru cepat naik. Lepas tu bila dalam surut dia punya power lain kan. Sebab kita dah asingkan diri, tak ada kerja dunia lagi dah. Ya, tumpu je kat situ 24 jam tarik kan. Mana cepat-cepat kita punya warid dapat. Kadang kat rumah sikit-sikit seminggu tak ada warid, warud ada. Warid tak ada, jangan warid buat cari sikit lagi buat kerja lain, sikit lagi ingat benda lain, ya. Mana dalam kursus kan, orang kursus macam itulah kan, kursus dia ada tumpu, tak ada kerja lain, dia fokus kat situ, memang cepat. Jangan heran kalau cepat terbuka, sebab dia punya buat ada strategi dia dan, ya. Dia punya adab dia tinggi, ya. Kawalan dia rapi. Sebab tu barang-barang bila produk kawalan rapi harganya mahal tak? Mahal lah kan. Bilik, dalam bilik khos dia buat dengan kawalan rapi, memang mahal bang dia. Dia buat tepi jalan di belakang rumah murah. Ya, belakang rumah juga orang murah dia. Serta memelihara sebab habis ni. Kerana tiada dapat zikir melainkan selesai qalbi. Sebab tu dalam zikir disuruh kita sebelum majlis zikir kita hadir. Kurang-kurang pun 20 minit, 10 minit. Ya, tawajuh kamu tu hati kata. Boleh bila start zikir sak sudah masuk. Ini orang setengah zikir pun datang, boleh nak habis pun datang. Terima kasih lemak. Itu je kerja kita. Allah. Yalah, nak macam mana nak cerai datang. Kau tak tunggu datang. Zikir orang kampung.
Dan tiada selesai hati apabila ia sibuk dengan harta. Qalbi kita tak boleh farag dari kosong kalau dia sibuk mikir, kan? Dia berfikir kepala ke sana sini, jalan tidak projek aku nak sangkut tidak ni. Ini lupa untung banyak mana, itu dah masuk kepala. Mulut sikit dah masuk kepala. Tak masuk lain. Tapi dapatlah pahala berkat dapat, tapi nak betul-betul tumpu macam dia kendaki belum jejak kan. Sebab apa? Syawaghil, banyak benda yang menghalang tu, banyak benda yang membimbang tu banyak kan ni. Habis. Kemudian i'lam annal jah mahbubun fil qalb wala yasmahu bitarkihi illa siddiqun walizalik qila akhiru ma yakhruju min ra'si siddiqin hubur yasah. Di bab 8 menyatakan apa? Kecelaan kasih akan kemegahan dan menyatakan kecelaan riak. Orang dulu takut tuan-tuan ni, dikedepankan, diangkat. Orang sekarang dia berebut siap kempen, siap rasuah pun ada. Ya, nak dapat nama, dapat naik, dapat tanding lah, rasuah pun ada habis. Mana dapat hidayat petunjuk Tuhan ya? Kalau kita jawatan tu diminta, tidak ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Kalau kita lari mana, kita tak nak orang bagi juga, insya-Allah ada pertolongan Tuhan ya. Kata Imam Ghazali, tengok, i'lam annal jah mahbubun fil qalb, sungguhnya kemegahan itu dikasihi dalam hati. Secara umum ni, siapa tak suka orang puji dia? Kalau orang puji kita seronok tak? Oh senyum. Kalau orang caci kita macam termenung. Kalau nak tahu kita ni suka dipuji atau tidak, senang je. Orang kutuk kita, kita rasa tak? Semua kutuk kita, macam-macam kata kita rasa tak? Kalau berasa buat mana, kita sebaliknya suka dipuji lah. Walaupun buat bahasa saya tak suka puji, orang kata kita macam, dia ni tak cerdik lah, dia ni tak pandai lagi. Wah, tengok dia marah. Itu nandakan dia suka, kata dia pandai lah ya. Kalau orang ikhlas betul, sama tak ada apa. Istiwa uzami wal madhi minal ammah, sama je bagi dia. Orang puji pun tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa. Tak ada heran. Sebab apa? Sebab kalbi dia bukan dengan orang, kalbi dia dengan Allah. Bila kalbi dengan Allah pun dapat sifat ni, sifat mulia dia akan dapat. Bila kalbi, sebab zikir tak Allah, Allah, Allah al-ma'bud bihaqqin, Allah mawjud bihaqqin, Allah matlub ya, semua termasuk tu. Allah yang wujud sebenar, Allah yang kita tuntut, Allah kita punya mahbub, kekasih. Apa pergi pusing kat ni apa? Kalau kekasih kita Allah Ta'ala, apa pergi pusing buat lain ya? Dengan dia je lah. Kun ma'allah, kau serta dengan Tuhan, baru selamat ya. Hati nak selamat, dia kena serta dengan Tuhan. Kalau tak serta dengan Tuhan, tak akan selamat hati. Confirm dia tak akan selamat ya. Itu kaedah besar kan Pamahdam al-abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah. Itu kaedah besar kan. Selama mana hamba dia tidak musyahadah. Musyahadah tu makna kalbi dengan Tuhan. Musyahadah tu makna apa? Kalbi dia ma Allah, syuhud dengan Tuhan. Kalau tak duduk tangga tu, jawab dia apa? La yumkinu an yakhruja min awsafi rabbi al-azimah. Tak mungkin ya. Pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbil azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi allaima khurujan kulliyan. Selama dia tak menghadap betul ke Tuhan, takkan mungkin dia boleh keluar daripada sifat mazmum, umah yang keji. Dan sebab dia bila berhadap ke Tuhan saja, kontak kalbi dengan Tuhan, dia belazat, dia takkan berhadap pada makhluk. Bila kalbi tak berhadap pada makhluk, di mana ada riak, di mana ada wujud, di mana ada sum'ah. Yang datang wujud riak semua bila dia menghadap makhluk, dia tunjuk dia hebat, dia tunjuk dia handal, orang puji dia kan. Tapi kalau dia cukup dengan Tuhan, tak ada apa. Orang kata dia pun tak masuk nantinya, orang puji dia pun tak masuk. Yang dia nak ialah pujian Allah, yang dia takut ialah murka Tuhan. Baru dia selamat tu. Sebab faedah zikir dia pergi ke arah tu, supaya tamkinkan hati dia, dekati dia dengan dia, tetap dengan dia, selamat kan. Ketahuilah bahawasanya kemegahan tu dikasih dalam hati, dan tiada mudah meninggalkan akan dia. Bukan senang tuan-tuan ya, bukan senang. Kita kadang kepit kitab 10 kitab, dah tanggal bulu ketiak tak hilang ni. Ya, puak guru sana kelik, tak hilang lagi sebab ni ya, masih suka lagi dibangga-bangga, makin suka lagi dihormati ya, masih suka dibesar-besarkan. Kalau orang tak pedulikan kita, kecil hati. Saya kecil hati. Siapa yang cakap tu? Tu guru kadang tu kecil hati. Apa? Saya datang ceramah tu, nama saya tak sebut. Ya, nama dia tak sebut ceramah, hati kecil hati. Allah kita kata.
Dan orang tak sebut nama dia, dia mengadu. Cik dia anak di depan pun dia orang tak sebut Syekh. Allah, kita kata ya Allah. Itu sifat apa ulama masuk itu tufuliyah. Apa tufuliyah? Kebudak-budakan gitu. Orang yang suruh pandang dia itu budak-budak gitu. Orang dewasa makrifat, bukan dewasa umur, dewasa makrifat. Dia tak nak benda semua tu, mengarut gitu. Dia lebih suka tak dikenal. Ma sadakallah. Tidak dikatakan seorang tu betul-betul hati dia siddiq dengan Tuhan bila ada kalbi dia nak lagi orang puji dia. Dia suka lagi orang besarkan dia. Dia suka lagi orang kedepankan dia. Dia suka diraihkan. Itu semua takkan. Dia takkan jadi siddiq. Tak masuk lain siddiq kan. Bukan senang kalbi nak betul menghadap ke Tuhan, kena buang benda tu. Kalau tidak, ulama besar, wali besar yang menggadaikan kesultanan dia. Siapa dia? Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Wali besar, ulama besar, dia sultan, dia tinggal sultan dia. Dia masuk lain para awliya, masya-Allah. Satu hari tak uji dia, dia pergi masjid, dia tertidur, Tok Siak datang golek dengan kaki kan. Tenang dengan kaki, jatuh di satu mata tangga sampai jejak ke tanah. Pum. Apa dia kata? Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling lazat dalam hidupku. Boleh kan? Wah, bertumbuk gitu. Kau ingat aku bola sepak gitu. Dia ajak di wrestling atau masjid. Gedebak-gedebuk dia atas tu. Situ dia dapat gugurkan nafsu dia rasa nikmat. Dia dapat gugurkan nafsu, makna apa? Hati dia terus mi'raj ke hadrat Tuhan. Tu kaedah dia. Kita lepas nafsu, dia punya injizab tarikan dia akan teruskan. Boleh lazat dengan Tuhan. Tak ada lagi orang. Kesenang tu dia kata upaya ni kan. La yasmahu bitarki illa siddiqun. Tidak mudah meninggalkan dia melainkan orang yang sampai martabat siddiq yang arif dan. Itu dia. Dan dari kerana demikian itulah dikatakan yang akhir sekali keluar daripada kepala orang yang sampai martabat siddiqin ialah kasih akan penghulu orang tu. Ini pengalaman orang yang betul-betul siddiq dengan Allah Ta'ala. Dia proses nafsu, dia buang sifat riya, ujub, semua habis buang-buang. Yang payah kedua, last kali apa ni? Hubur riasah. Kasih jadi gah. Dalam zikir dan tarekat ada benda kan, sebenarnya ada syekh. Kan tak dapat syekh ni, ahli tempat kan rasa macam-macam kartun pun. Kau datang nak zikir nak madad Tuhan ke kau nak pangkat? Kan kadang syekh hadir dia kena kan nak test kan. Kau di sana. Satu sahabat saya kan, dahsyat betul. Lahir dia jadi orang kanan mursyid betul. Tapi syekh kerja kan dia 3 tahun. Syekh kerja kan dia 3 tahun. Dia angkat kasut syekh letak engkaunya syekh tak pandang. Syekh tak pandang dia. Syekh layan orang lain. Nak tengok dia. Padahal syekh nak angkat dia tu. Syekh nak angkat dia tu. Syekh test dia. 3 tahun tuan. Rasa dia punya rasa tak tahulah kan. Untuk guru tak layan. Di khidmat dia letak ni. Syekh Sarung buat tak pandang. Last kali pun syekh terik dia. Kau jadi aku pengganti aku. Yang tergigit-gigit guru tak dapat tu. Sibuk duduk depan nak gigit. Kan para awliya dia perhati bukan berarti luar. Ukur manusia bil qalbi lal bil jawarih. Jangan ukur manusia dengan luar. Luar boleh berlakon, ukur dalam kalbi. Maka syekh mana kalau tak boleh tengok kalbi orang, macam mana nak ukur orang? Dia boleh tengok A to Z, dia tengok dia punya rohani dan kalau betul lepas dia alih. Luar boleh berlakon kan. Nak pakai serban besar lagi boleh kan. Nak ke jubah besar lagi boleh buat 2 minggu siap. Macam wali besar dia pakai. Jubah je besar. Sebab besar perut besar. Dia tengok anda martabat siddiq dia kata apa? Yang akhir sifat yang teruk keluar ni apa? Iaitulah suka jadi kepala orang, suka dihormati, suka dibesar-besarkan. Yang ni orang banyak bergebut ni kan. Dia bergebut ni, buang harta pun tak apa. Sebab dia nak jadi kepala. Duit dia kau makan 7 keturunan tak habis. Tapi sanggup dia buang sebab apa? Nak jadi kepala. Allah. Ulau kalau orang bantai kepala dulu kan. Sebab apa dia jadi gini? Sebab hati tak menghadap tu. Tu je cerita dia. Kalau hati dia siddiq menghadap Tuhan, berlazat dia dengan Tuhan, benda tak ada heran, tak ada nak. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam annal aslal jah huwa intisharu sayd wal ishtihar."
Satu wali besar tuan, dia tahu 2 kali liqah dengan Rasulullah SAW. Syekh Abu Fat radhiyallahu anhu. Dia masa buat muktamar kan, orang tu ratus ribu nak sergah, nak salam ni kan. Dia acah kat sini, orang pergi dia lari. Dia masuk ke sana. Nak salam orang bayar dia tuan. Sab dia lari. Lari mana? Dia ada atas pentas. Bagi nama lorong dia masuk. Dia tak suka sangat dia besar-besar kan. Ya. Macam-macam tuan-tuan kalau baca siri aulia, dahsyat. Cara diisqat nafsu, digugurkan tu. Angin ya. Kita kalau perut kita kena berangin sedap dulu tuan. Kena cari ubat pukul angin dulu. Ya, macam hilang bau selesa duduk. Itulah rohani dia. Ya, ni angin semua ni. Angin menggil. Nak besar diri, nak rasa hebat kan. Rasakan diri kita, rendahkan diri kita, baru kita diangkat oleh Allah Ta'ala. I'lam annal aslal jahi huwa intisharu sid wal ishtiharu wa huwa mazmumun balil mahmud al-khumul illa man syaharahu subhanahu wa ta'ala di nasrihi dini min ghairi takalluf ya talabi syuhra minhu. Artinya ketahui ilmu bahawasanya asal kemegahan itu apa dia? Masyhur sebutan kepada orang banyak. Dalam kalbi dia ada benda tu. Kalau dalam kalbi tak ada, tak apa kan? Dia tak nak benda tu. Maka nak buang kalbi tu, jangan ada benda tu, penuh ke dalam lah zikrullah dengan dia, tawajuh dia penuh. Itu tak ada apa. Orang beradab pun dia tak ada rasa kan? Ya? Macam guru Imam Nawawi tu. Imam Nawawi dah wali besar, guru dia lagi lah Ibnu Salah. Ya, dia mengajar sampai orang lain lagi tak ada apa. Lalu tak ada orang, tak ada kisah tu. Orang ramai tak ada, orang tak ada pun tak kisah. Lalu tak ada orang, dia baca kat kambing. Dia sembelih kambing untuk apa, dia macam melekat kat kulit kambing tu, dahsyat ni, tembus. Dia wali-wali banyak tuan, yang masyhur banyak, yang tak masyhur tu, yang tak kenal ada, macam-macam pesen. Para awliya Allah tadi macam-macam pesen tuan. Ya, yang ni jenis ni kita tak boleh nak komen tu. Masing-masing ada cara masing-masing. Ya, ada yang kaya raya pun ada. Ada yang miskin apa keadaan pun ada. Ada yang masyhur, ada yang Nabi Khidir pun tak kenal. Nabi Khidir pun tak kenal dia tuan. Wali besar. Ya. Syekh Abdul Aziz sedang mengajar di Masjid Baghdad kan. Dia tu pun wali kan, Syekh Abdul Aziz, ulama besar, mana murid beribu. Tiba datang seorang pemuda, dia duduk kat luar duduk. Nabi Khidir sampai, Nabi dia tepuk dia, fatan kata betul. Wahai pemuda, pergi masuk dalam tu. Syekh Abdul Aziz tengah mengajar ni. Apa dia jawab? Macam mana aku nak menghadap Syekh Abdul Aziz? Sekarang aku sedang menghadap Al-Aziz, peranjat Nabi Khidir tu. Masya Allah, rupanya wali kan. Aku tengah menghadap Tuhan, nanti nak menghadap Aziz tu makhluk, aku tengah menghadap Tuhan ni tu. Peranjat Nabi tu, Masya Allah. Nabi dia kata apa? Ada lagi wali aku tak kenal. Dia wali ada masyhur satu dunia kenal. Ada yang wali-wali dia kenal sama-sama dia je, orang lain tak kenal. Ada wali dia dengan Tuhan, orang lain semua tak kenal dia. Macam-macam tu. Ini para awliya Allah Ta'ala ya. Ketahui yang lima bahawasanya asal kemegahan itu ialah masyhur. Megah bila datang, bila masyhur. Masyhur sebutan, orang sebut nak jaga tu. Kalau dia tak tetap makrifat dengan Tuhan, tombang tadi. Kepada orang banyak, dan masyhur kepujian kepada orang banyak ya. Dia itulah dicela oleh syarak. Tetapi dipuji oleh syarak itu ialah khumul. Apa khumul? Tersembunyi ya, sebutannya orang pun tak kenal dia. Dan tiada masyhur kepujiannya kepada orang banyak, melainkan seorang yang memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala, itu lain. Dia tak nak benda tu, tapi Tuhan masyhurkan dia, itu lain. Ya, Tuhan masyhurkan, Tuhan angkat dia. Ya, Tuhan masyhurkan dia oleh Ta'ala kerana ia memasyhurkan agama. Dia bawa agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala masyhurkan dia. Dia tak nak benda tu, itu tak apa. Dia jangan di awal lagi nak benda tu cari, itu memang tak lama kan. Sekejap je. Dan memasyhurkan ilmunya dan amalnya dengan tiada bersusah-susah untuk menuntut akan masyhur daripada dirinya, maka itu tidak dicela oleh syarak ya. Rasulullah SAW menyatakan apa? Apa kata SAW? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu anak Adam. Semua termasuk Nabi Adam, semua tu penghulu dia ialah Rasulullah SAW. Bahkan dia sayyidul mursalin, penghulu segala rasul. Tapi wala fakhr, aku tidak bermegah-megah. Aku tidak bermegah-megah. Rasulullah sampai kasut dia koyak pun dia jahit sendiri kan.
Rasulullah tak gini berebut sahabat. Ya, Rasulullah tak minat kemegahan. Tapi siapa yang terlebih megah, terlebih masyhur dalam dunia? Rasulullah SAW. Bahkan belum ada dunia lagi dah megah, nama Nabi terpampang ke syurga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kata, siapa nama yang kau gandingkan dengan namamu ya Allah, itu nama kekasihku. Ya, Rasulullah belum bangkit lagi kan. Ya, nama dah terpampang, lebih masyhur lagi. Sehingga Nabi Adam bertawasul. Ya, patawassala Adamu min zambihi faqad ihtada man yaqtadi bi abihi. Tawassul Nabi Adam dengan keberkatan Rasulullah SAW tadi. Ya, faqad ihtada man yaqtadi bi abihi, dapat petunjuklah orang yang mengikut datuk di Adam. Kalau Nabi Adam bertawasul dengan Rasulullah SAW, maka siapa kita kan? Kita nak tawasul kan? Minta dengan Allah, tawasul, recommend, minta keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia lah. Beradab dengan Rasulullah SAW, tawasul setengah daripada adab. Sebab kita menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cepat doa kita lebih mustajab. Wahabi pula dia kata syirik. Wahabi ni pening kepala masuk air. Ya, kepala masuk air, entah air apa masuk tu. Air cowok kepala ni. Dia jahat kan? Kalam sufi dia tak faham. Dia pergi tafsir, dia tafsir salah. Kemudian yang salah tu dibangsakan kepada orang sufi. Takkan jahat benda tu. Patut kau tak faham, kau pergi tanyalah ahli dia. Ni kalam sufi yang tinggi-tinggi, dia tak faham, dia tafsir sendiri. Dah salah. Habis yang salah tu diletak ni kepada kalam sufi. Orang sufi kan faham macam tu. Ya, itu yang salah dia. Ya. Kemudian pada menyatakan kecelaan yang berkendak masyhur akan diri, dan kecelaan orang yang berkendak menyatakan sebutan kepada orang banyak, dan dengan demikian dijadikan kemegahan yang dicela oleh syarak. Sabda Rasulullah SAW, bihasbil mar'i minasyar an yushiran nas ilaihi bil asabi fi dinihi wa dunyahu illa man asamahullah. Memadalah seorang itu dapat daripada kejahatan, cukup dia jadi jahat bila mengisyaratkan kepadanya oleh manusia dengan segala jari mereka itu. Orang semua tunjuk syekh. Mana orang masyhurkan dia. Inilah yang baik dalam beragama. Oh, ni hebat ni orang saleh, ni wali kan. Dan ialah yang mempunyai kemegahan dalam dunia, melainkan orang yang Tuhan pelihara je. Di kalangan para aulia Tuhan pelihara lah kalbi, sebab kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Itu bahayanya kalbi kita, kalau tak dia dengan Tuhan bahaya kan. Dia sap masuk benda ni habis. Bahkan sentiasa zikir jangan putus, ya. Allah di jalan. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tabazzal wala tashtahir wala tarfa' nafsak lituzkar wa ta'allam waqtum wasmut, ya, wasmut taslam tasurrul abrarah wa taghizul fujjar. Hinakan akan dirimu dengan memakai kain yang kasar, dan jangan engkau masyhurkan akan dirimu, ya. Sebab setengah daripada apa, kemegahan ialah dengan apa? Dengan pakaian. Bila pakai megah-megah, pakaian mahal-mahal, ya, orang pakai bawa baju adalah 100 lebih, dia punya baju je 3,000. Ya, gua main kan kasut 12,000. Dan jangan mana engkau angkat akan dirimu atas manusia supaya disebut oleh orang akan engkau. Jangan ada dalam kalbi kita hasrat tu supaya kita dimuliakan, diangkat. Kalau kita tak nak, tapi orang tu tebak lain. Ya, para awliya itu dia tak nak benda tu, tapi Allah Taala bagi, ada pandang tu kurnia Tuhan habis. Dan belajarlah ilmu dan sembunyikan akan dirimu, dan diam engkau daripada berkata-kata akan perkataan yang tiada memberi manfaat. Yang memberi manfaat kena sebut, ya. Dalam akhirat maka janji dia, dan saya sejahteralah engkau kepada kejahatan, dan supaya engkau sukakan akan orang yang abrar, yakni apa? Orang-orang saleh-saleh, dan engkau bencikan akan orang yang fujar, yakni orang yang fasik. Jadi maknanya apa? Banyakkan zikir tu sebenarnya. Banyakkan menghadap kalbi dengan Tuhan. Zikir tu mana apa? Ingat, zikir mana menghadap kalbi kita ke dia. InsyaAllah dia terlepas daripada benda ni. Dan kata Syekh Ibrahim bin Adham ni wali besar ni, kata raja tinggal kerjaan ni, awal karamat dia apa? Dia duduk makam kun fayakun. Bukan kun fayakun macam Tuhan nak. Mana apa dia kata Tuhan lorong kan. Ya, dia berjalan ni, satu orang jatuh daripada jembatan tinggi, melayang kan. Dia tunjuk, dia kata kif,
Bismillah, berhenti dengan izin Tuhan. Tergantung kawan kan. Kita kau tunjuk dia berdebu bawah kita. Dia tunjuk kif je tak berhenti kawan, tak atur kan. Tu awal dia punya makam ni kan. Dia duduk di bustad, dia tertidur, ulau pula kipas kan. Kalau kita kebun ulau pun belit kan. Kalau aku 2 kali 5 kaki belit. Kan dia belit. Ini di kipas kan. Dahsyat Man khafallah khafahu kullu syai. Itu kaedah sufi ni. Barang siapa berjaya membulatkan 360 darjah gerun dia dengan Tuhan dia akan dapat karamat. Khafahu kullu syai. Takut dan gerun akan dia oleh yang lain. Banyak pada awliya. Binatang besar-besar yang binatang buas semua tunduk dia. Ada satu wali tu dia pergi dalam hutan, banyak orang ikut dia. Dia cakap anak Udin, kau nak tengok gimau? Jangan datuk, jangan nanti. Dipanggil tuan. Gimau tu datang, dia dibuka taring gimau dia. Orang ni terkencing-kencing kat atas terbukuk lah. Gimau dia boleh pegang taring macam tu. Kejap lagi dipanggil gajah. Allah. Itu biasa tuan. Dan kata Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, apa dia kata? Ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak membenarkan akan Allah Ta'ala oleh seorang kasih akan dimasyhurkan akan oleh orang banyak. Mana orang tu tak masuk makam siddiq hati dengan Tuhan selagi ada perasaan suka dipuji, suka diangkat, suka dibesar. Mana tak masuk lain siddiqin, belum masuk lagi orang yang jujur dengan Tuhan. Belum benar. Kau tak benar panggil apa? Bohong. Bohong. Kau ni bohong dengan Tuhan. Kata orang besar tu, hati kau ada orang. Kalau selagi hati tak tawaduk kepada Allah, terjadi internet. Sebab tu dia kena pam. Rahsia dia kata rahsia zikran kasira. Rahsia kasira dan kuat sebut banyak. Bila zikir tu orang kata banyak. Sebab dia nak kena pam banyak. Baru dia pum, nur dia kuat. Bila terang nur dia pum terbuka, dia dah terbuka tak ada pun. Dan qalbi bila dia maftuh dibukakan dengan Tuhan, ketiga tu Allah tak boleh nak cerita dia punya lazat. Dia punya zauq lazat itu tak boleh nak cerita. Kelazatan itu yang membakar segala lazat yang lain, hilang. Kalau dia ada kita pun tak rasa apa, kosong ni. Ini peringkat mutawasit yang kita bincang ni. Kita bincang ni peringkat mutawasit, peringkat pertengahan. Kadang-kadang hikam tu peringkat yang paling tinggi tak ada apa kan. Tuan letak dia miskin tak pun, letak dia kaya tak pun, letak dia jutawan pun tak pun. Sebab kalbi dia tak ada dengan orang. Ni peringkat latihan ni. Sebab tu Rasulullah berucap, sahabat pun berucap mengikut makam. Ada kala diikut dalam standard ni, ada kala lagi atas. Dia banyak ada Quran gitu juga. Lapisan-lapisan tu dia tak sama. Kalau orang macam ni Rasulullah cakap begini, kalau orang ni macam begini, kalau orang itu cakap lain pula. Maksudnya apa? Mengikut standard. Sebab kita boleh suruh begitu. Kallimin nas bihasabi ukulihim. Berbahaslah dengan manusia mengikut standard akal dia. Itu maksudnya. Jadi kitab ni pun mutawasit pertengahan kan. Kalau tinggi lagi putus atau makiat tu lagi, itu hilang habis terus. Dia suruh hilang, tak ada dia. Kalau ada dia je mana ada sifat ni, tak ada apa dah. Habis dia kata masadaqallaha, mana tidak membenarkan seorang tu akan Allah, teman-teman, bukan dia orang sidik. Siapa dia? Man ahabba syuhrah. Mereka yang ada kasih dari mana dan qalbi. Kasih dipanggil sifatul qalb. Bukan sifat jasad luar, sifat qalbi, dalam tu. Duduk. Kalau dalam tu kita tak kasih kepada masyhur, suka dipuji, jawab dia tak masuk lain lagi, jauh lagi. Tak masuk lain orang yang siddiq dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta Allah Taala cabut. Siapa yang boleh cabut? Dia. Minta Taala, ya Allah, tariklah pada kalbiku. Kan? Wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Ni dah dia kan. Wajzib, ya Allah, tolong tarik sentap qulubana daripada hati kami ni minal maid wasukun ilaiha, daripada cenderung dalam diam terikat dengan makhluk, dengan apa syuhrah semua, tak pun tuan tarik. Dia terbuka tu barulah dia dapat makam musyahadah, makna sehingga terpancar nur muraqabah wal musyahadah. Habis tu Allahumma ja'alna minhum. Kemudian wara'atal hatta qauman yamshu ma'ahu nahwa ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa inna khaira kullahu min anta rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma
الله أكبر الله أكبر الله